meletakkan beberapa asas penting yang saya kira akan menjadi hala tuju untuk tempoh masa yang akan datang. Pertamanya dari segi ekonomi. Kerajaan sedang pun memberikan tumpuan pada usaha-usaha untuk memulih dan merancakkan semula ekonomi pasca COVID-19 menerusi pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Dan seperti mana yang berlaku di negara-negara lain, sektor-sektor ekonomi di negara kita ini yang saya sebutkan tadi terjejas dengan teruk akibat pandemik ini. Namun ekonomi negara kita sedang pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah hampir semua sektor ekonomi ini dibuka semula. Yang tak buka hanya kelab malam, pub-pub. Itu saya fikir kalau tak buka selama-lama pun bagus juga kot. Okay. Kerana susah nak mengamalkan penjarakan sosial for obvious reason. Dan dengan situasi yang saya kira lebih terkawal dan mulalah wang yang telah pun kita sediakan turun ke semua sektor-sektor ekonomi yang kecil dan besar, maka kita jangka dia akan mula menunjukkan petanda-petanda positif pada penghujung tahun ini dan insya-Allah mungkin pada tahun hadapan. Keduanya, Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memberikan tumpuan pada usaha untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama memastikan hasil kemakmuran negara kita ini dikongsi secara adil dan saksama oleh seluruh warga negara tanpa mengira perbezaan kaum, agama, status sosial dan wilayah. Dalam konteks ini, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang saya cetuskan sejak beberapa tahun yang lepas akan menjadi paksi dasar dan juga program ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ketiganya, kerajaan ini juga akan memberikan tumpuan kepada agenda Bumi Putra sebagai agenda nasional. Yang ini pada zaman yang lalu tak ada berani nak cakap pasal agenda Bumi Putra. Now we will talk about agenda Bumi Putra, khususnya ekonomi. Nak meningkatkan penyertaan Bumi Putra dalam pelbagai sektor ekonomi, kerajaan baru ini telah pun menubuhkan Majlis Kemakmuran Bumi Putra yang akan dipungsikan oleh saya sendiri. Jadi kalau di sini banyak pakar-pakar yang nak mukakan cadangan-cadangan, terutama yang pakar dalam bidang ekonomi mengenai apa yang wajar dan harus kita lakukan untuk mempercepatkan proses recovery sampai ke peringkat akhir untuk reform ekonomi, sila kemukakan cadangan itu kepada saya dan insya-Allah kita akan meneliti dan kalau ia sesuai kita akan laksanakan. Perkara yang keempat ialah kita akan memberikan tumpuan pada usaha pendigitalan Malaysia. It is about digitalization of the country, menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara ataupun ringkasannya JENDELA di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Saya telah umumkan waktu saya di Sabah itu. Ini satu daripada proses membawa Malaysia ke hadapan yang tak boleh kita elakkan, mesti kita laksanakan. Malahan agak sudah terlewat kalau ikut jangkaan awalnya, lebih awal daripada itu, tapi COVID-19 ini memberikan suatu yang agak hikmah kepada kita untuk menyegerakan proses pendigitalan ini. Kelima ialah untuk nak memastikan Malaysia mempunyai jaminan makanan yang mencukupi yang akan menjadi salah satu teras utama pentadbiran kerajaan ini. Saya sebut banyak perkara tapi saya sentuh 1, 2, 3 yang saya kira akan menjadi teras dasar kerajaan yang ada sekarang ni, iaitu soal untuk menyediakan makanan yang cukup. Singapura dikata sudah mencapai tahap hampir 1% food security. Singapura. Malaysia tak sampai ke mana lagi. Jadi untuk itu jawatan kuasa kabinet mengenai dasar security makanan negara ini telah pun diwujudkan untuk meneliti segala dasar-dasar
inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan swasta untuk menambah pengeluaran makanan dalam negara kita. Setahun kita mengimport hampir 80 bilion ringgit nilai makanan. Dia bukan mengecil, makin membesar. Kelapa pun kita import, ikan, sayur, bayam, semua sebahagian besar, termasuk susu, keju, daging dan sebagainya. Sebahagian besar. Sedangkan potensi negara untuk mengeluarkan bahan-bahan seperti itu, saya fikir adalah amat besar. Yang ini belum tercapai sepenuhnya. Keenamnya, Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan komitmen kepada usaha untuk membenteras rasuah menerusi pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional. Itu komitmen saya sejak dahulu sampai ke hari ini. Jadi kalau dilihat dalam senarai jemaah menteri saya minta maaf sudah carve out. Carve out setengah-setengah yang mungkin dikatakan terbabit dengan apa-apa. Tak semesti mereka sudah bersalah. Tapi untuk nak menunjukkan bahawa kita committed berusaha untuk menentukan tahap integriti pimpinan negara dan kerajaan itu agak tinggi diterima rakyat, itu telah pun saya laksanakan. Dan selain itu, usaha-usaha reformasi institusi akan dilaksanakan demi untuk mewujudkan sebuah pentadbiran yang kompeten, telus dan berintegriti. Bila sebut soal reform, dia banyak perkara. Parliamentary reform, institutional reform, legal reform, dan mana-mana yang kita anggap sesuai yang mungkin telah dimulakan oleh pentadbiran lama tetapi ditokok dengan berbagai-bagai proses reformasi institusi, ini akan kita laksanakan. Dan kita akan segerakan mana yang perlu didahulukan. Ketujuhnya ialah soal pendidikan. It's about education. Dan ini kita akan berikan keutamaan untuk kita pastikan kita dapat berjaya melahirkan modal-modal insan negara yang berkemahiran, yang berpengetahuan dan berbudi pekerti mulia, insan kamil. Kualiti guru, pensyarah, kurikulum, infrastruktur pendidikan, semuanya akan terus kita pertingkatkan dan sektor pendidikan negara kita mesti bersedia untuk mendepani pelbagai cabaran baru termasuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara maya. Kelapannya ialah reformasi dalam sektor kesihatan. Juga akan menjadi keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional. Wabak COVID-19 ini yang melanda dunia dan negara kita amat menguji kualiti dan kesiapsiagaan sistem kesihatan negara. Alhamdulillah, kejayaan Malaysia menangani wabak COVID-19 membuktikan negara kita mempunyai sistem kesihatan yang baik, namun saya percaya banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki dan kita akan terus memberikan keutamaan kepada usaha untuk menambah baik sistem kesihatan negara kita yang pastinya akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Kesembilannya ialah aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Ini juga akan kita berikan keutamaan. Rakyat mesti berasa selamat untuk tinggal di negara ini. Usaha-usaha untuk mengurangkan kadar jenayah, mengawal sempadan negara daripada diceroboh, memelihara kedaulatan wilayah, memerangi keganasan dan juga menangani masalah pendatang asing tanpa izin akan kita berikan keutamaan untuk sekarang dan masa-masa ke hadapan. Dan ke-10-nya ialah isu perpaduan kaum dan keharmonian antara masyarakat berbilang agama ini akan terus dipupuk dan kita pertahankan. Usaha ini tentunya memerlukan kesedaran, sokongan dan dokongan seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah. Kerajaan ini akan telah pun menubuhkan sebuah kementerian yang khusus, iaitu Kementerian Perpaduan Negara, untuk melaksanakan pelbagai program dan dasar yang bertujuan untuk memperkokohkan perpaduan nasional. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya serahkan pada rakyat untuk menilai pencapaian kerajaan kita pada hari ini dan saya telah pun melakukan apa yang saya fikirkan sebaik-baiknya untuk melunaskan tanggungjawab kepada rakyat
Tapi saya kira bukanlah hak saya untuk nak mengatakan sama ada ia telah saya lakukan yang terbaik ataupun sebaliknya. Inilah hak rakyat, saudara, orang yang bijak pandai tahu menilai. Dari mula lagi saya menjawat jawatan Perdana Menteri, saya bertawakal pada Allah. Dan bagi saya kedudukan saya tidaklah penting, tetapi bagaimana saya menjalankan tugas dan amanah kepimpinan itulah yang saya kira amat utama. Amanah kepimpinan ini adalah satu ujian buat saya dan saya mesti melakukan perkara yang saya anggap betul. Dan saya tidak boleh sekali-kali berkompromi pada hal-hal prinsip seperti ini. Prinsip utama ialah prihatin kepada rakyat. So it is my responsibility to be caring to the people regardless of race, creed and color. This is of course my utmost priority. What I have done for the past 6 months was based on this very principle. I have to take care of not only of people's life, but of course their livelihood as well. Bantuan prihatin nasional, moratorium pinjaman bank, bantuan khas untuk perusahaan kecil dan sederhana, subsidi upah, diskaun bayaran bil elektrik, inisiatif-inisiatif lain di bawah pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan adalah bukti keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin pada rakyat. Jika keadaan memerlukan, insya-Allah kerajaan akan melaksanakan beberapa lagi inisiatif-inisiatif lain termasuk pakej rancangan ekonomi tambahan untuk membantu rakyat sekiranya keuangan kita mengizinkan. Satu lagi prinsip yang amat penting ialah integriti. Dan saya nak sebutkan ini bahawa saya tidak akan berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan integriti dan saya tidak akan memperdagangkan integriti saya semata-mata untuk menjaga kedudukan dan pangkat. Yang benar tetap benar, yang batil tetaplah batil. Saya tak payah ceritalah, saya pernah disingkir daripada kerajaan, tahankan kebenaran dan tidak mungkin saya membenarkan kebatilan bila-bila mana saya berada semula dalam kerajaan pada hari ini. Ini prinsip saya, kewajipan saya kepada Tuhan dan amanah saya kepada rakyat. Yang penting apabila ditanya oleh rakyat, adakah saya telah melaksanakan amanah saya boleh katakan ya, saya telah cuba dan saya telah laksanakan semampu yang saya boleh. Dan saya berserahkan segala-gala ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berharap convention yang diadakan pada hari ini dapat mengumpulkan idea-idea yang bernas yang boleh membantu kerajaan memperbaiki pencapaiannya. Saya difahamkan satu memorandum akan diserahkan pada saya selepas ini, insya-Allah. Kita akan meneliti kandungannya dan juga mengambil perhatian terhadap segala cadangan yang dikemukakan oleh saudara dan saudari sekalian. Saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pertubuhan intelektual negara yang mengimpunkan para cendekiawan daripada pelbagai bidang untuk menjayakan convention pada petang ini. Syabas dan terima kasih atas usaha murni ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.